Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah hampir 5 bulan Pakatan Harapan memerintah dan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi setakat ini, kalau kita kaji prestasi Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim, dan kajian ini telah dibuat oleh beberapa orang yang boleh dianggap sebagai penyokong kuat Pakatan Harapan ataupun penyokong kuat Anwar Ibrahim. Dan kajian mereka ialah prestasi Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim kurang cemerlang. Lebih dari 20 tahun, Anwar dan Pakatan Harapan semasa itu Barisan Alternatif telah bercerita tentang kelemahan kerajaan UMNO Barisan Nasional, banyak perkara yang kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak melaksanakan, dan masalah salah guna kuasa, rasuah dan macam-macam lagi penyelewengan yang berlaku di bawah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Apabila Pakatan Harapan mengambil kuasa tahun 2018, 22 bulan kemudian mereka jatuh dan kerajaan Muhyiddin Yassin ambil alih. Juga tak sempurna, juga tak cukup. Mereka gulingkan kerajaan Muhyiddin Yassin dan kerajaan Ismail Sabri Yaakob pula mengambil alih sebagai Perdana Menteri UMNO. Juga mereka tidak puas hati. Mereka paksa Ismail Sabri bubarkan parlimen, dan sekiranya Ismail Sabri tidak mahu bubar parlimen, mereka akan ambil tindakan disiplin terhadap Ismail Sabri dan Ismail Sabri akan dibuang sebagai ahli UMNO. Jadi akhirnya Ismail Sabri terpaksa bubar parlimen supaya PRU 15 tergempar boleh diadakan. So banyak dalam 20 tahun lebih ni, macam-macam hujah, macam-macam isu telah dibangkitkan. Kelemahan, kekurangan, kurang baik kerajaan UMNO Barisan Nasional. Mahathir tak bagus, Abdullah Badawi tak bagus, Najib Tun Razak tak bagus. Semua tak bagus. So akhirnya mereka dapat memerintah Malaysia, tapi raun pertama hanya 22 bulan dan bukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu masalah dia, mereka kata. Kalau Anwar Perdana Menteri semasa tahun 2018 hari itu, dia punya situasi lain dari hari ini. So sekarang ni okey, raun kedua. Pakatan telah ambil alih sebagai kerajaan, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Semua yang tak buat sebelum ini, sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, semua yang tak buat sekarang boleh dibuat. Tapi mereka kata takkanlah hari ini kahwin, besok ada anak. Isu dia, awak sudah bercerita lebih dari 20 tahun. Awak sudah point out, awak sudah bangkitkan kelemahan dan kekurangan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan awak kata awak ada formula. Okay? Awak ada satu cara di mana keburukan ni boleh diatasi dan kebaikan boleh berlaku di dalam Malaysia. We get rid of all the negatives and we shall replace the negatives with positive. Itu yang diberitahu, itu yang dijanji. Sekira kita tukar kerajaan, maka ini yang awak akan lihat. Dan mereka tidak kata, beri kita setahun, beri kita 2 tahun, beri kita 10 tahun. Mereka kata, hari ini saya angkat sumpah, besok saya boleh buat ni. Hari ini saya bentuk kerajaan, besok harga minyak turun. Hari ini Pakatan Harapan ambil alih Putrajaya, besok tol boleh dihapuskan. Cukai boleh dihapuskan. Semua bentuk cukai termasuk GST boleh dihapuskan. Sekolah free.
hospital free. Tanah kubur pun kita boleh bagi free. Tak payah bayar 1 sen, everything on the house. Iyalah tu. Apabila sudah memerintah, mereka mendapati not that easy. Benda-benda yang mereka cerita, janji-janji mereka tidak begitu senang nak laksanakan. Cakap okey, tapi bila giliran awak untuk deliver, tak boleh buat. Oleh kerana yang kerajaan sebelum ni buat, kerajaan UMNO Barisan Nasional, kerajaan yang sebelum ni buat, okey. Apa dia yang kata Najib ni cacat lah kata. Dia jadi Perdana Menteri. Apa dia kekurangan Najib? Isu 1 MDB. Isu rasuah. Isu salah guna kuasa. Itu saja. Selain dari itu, adakah sistem ni boleh dikatakan diperbaiki? Oleh kerana, kalau kata, masa Najib dulu, masa UMNO Barisan Nasional dulu, rasuah teruk. Sekarang pun sama. Apabila tukar kerajaan, dari kerajaan Najib 2018 hingga ke kerajaan Mahathir, lepas tu kerajaan Muhyiddin Yassin, lepas tu kerajaan Ismail Sabri Yaakob, dan sekarang ni kerajaan Anwar Ibrahim. Apa beza? Rasuah masih teruk. Di mana yang rasuah yang teruk sekali? Yang teruk sekali rasuah ni di majlis perbandaran, local council, town council, bandar raya. Basically local government. Kerajaan tempatan. And the local government yang membuatnya lagi teruk, dulu dijanji akan ada pilihan raya untuk melantik councillors. Ini hasrat, impian Pakatan Harapan. Kita akan adakan local council election untuk menentukan demokrasi sebenar. Sekarang tidak demokratik. Sekarang councillor ni dilantik berdasar kepada political reward. Kalau awak sokong saya, awak maknanya pro Pakatan Harapan, maka kita akan beri reward. Kita akan hadiahkan awak dengan jawatan local councillor. Saya jumpa beberapa dululah local councillor di Selangor selepas 2008, selepas Pakatan ambil alih kerajaan. Bila saya bercakap dengan mereka, tak ada kualiti langsung. Ada beberapa orang tu yang local councillor India tu, dia lebih kurang macam Mando Estate Getah. Kualiti Mando Estate Getah menjadi local councillor, macam mana kita nak tengok improvement ataupun pembangunan di local council apabila kualiti itu? Saya beritahu hari itu, I will not trust them to walk the dog, let alone to run the local council. Itu kualiti dia. Tapi mereka diberi sebab mereka boleh dapat allowance meeting, setiap kali mesyuarat boleh dapat allowance berapa ratus. Jadi inilah reward system. Cara kita nak membayar hutang budi kepada mereka kerana sokong kita sumbat dalam local council. Jadi rasuah di local council tu yang tertinggi. Nombor 2, polis. In fact, polis jatuh nombor 2 tau. Dari segi rasuah ni banding dengan local council. Apa beza apabila pakatan ke, perikatan ke, barisan ke, same. Everything the same. Cuma maknanya masa UMNO Barisan, mereka melalak melolong tiap-tiap hari. Rasuah, inilah, itulah. Tapi apabila mereka ambil alih, the rasuah continues. Salah guna kuasa, rasuah. Just continue. Tidak dihapuskan. Okey, Anwar kata 2 hari dulu, kita perlu masa untuk menghapuskan rasuah. Why? Apabila Shah of Iran jatuh dan apabila kerajaan Khomeini ambil alih Iran, 24 jam mereka hapuskan rasuah, 24 hours. Mereka tangkap semua yang ada fail rasuah, maknanya memang tahu
pegawai kerajaan ni memang sah terlibat rasuah. Satu dunia tahu. Mereka tangkap, they line them up against the wall, the machine gun, habis. Perasuah, rasuah dihapuskan dengan menghapuskan perasuah. Kata zalim pula. Itu satu, mana negara Taliban lah, kerajaan yang tidak menghormati human rights lah. Human right apa? What about the rights of the people? Hak rakyat. Itu lebih penting. Bukan hak 10, 20 atau 100 ahli politik. So the issue is, cakap senang. Bila mari giliran awak nak melaksanakan apa awak cakap, mulalah saya perlu 10 tahun, saya perlu 20 tahun, saya perlu 30 tahun untuk menghapuskan rasuah. Tak boleh buat hari ni memerintah, besok kita hapuskan rasuah. Cannot. Hari ni memerintah, besok harga minyak turun RM1.50 pun tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kerajaan telah hapuskan GST, jadi dah 50-60 bilion hasil negara sudah hilang. Jadi mereka terpaksa rompak Petronas untuk mengganti cukai yang dulu dapat melalui GST, sekarang sudah tak ada. Jadi macam mana nak turun harga minyak? Sebab kita kena bagi Petronas untung supaya kita boleh rompak duit Petronas untuk menampung duit GST yang sekarang sudah tidak ada. That's the reality. Sebab apa kerajaan tak cerita sebab apa harga minyak tak boleh turun? Bagi tahulah. Sebab sekarang Petronas sangat-sangat penting bagi negara. It's so important kepada negara oleh kerana GST sudah dihapuskan. Bagi tahu dalam kita menyelesaikan satu masalah GST, kita timbulkan masalah lain, iaitu masalah harga minyak tak boleh turun. Ini kerajaan pun tidak open, tidak bercerita sebenar kepada rakyat. Okey. So local council election sudah tak mau. Sebab walaupun kita duk janji 30 tahun akan ada local council election, pilihan raya majlis tempatan, kita janji 30 tahun, tapi sekarang kita sudah berkuasa, kita tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Bagi tahu rakyat sebab apa selepas duk cerita 30 tahun local council election akan diadakan, hari ini bila awak berkuasa awak tidak mampu buat. Why? Cerita. Sebab apa harga minyak tak boleh turun? Cerita. Bagi tahu kita, biar rakyat tahu. Yang banyak ni janji-janji seperti apa Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, janji-janji ni cuma nak bagi sedap dengar. Tapi mustahil nak dibuat. Cannot be done. Tapi kita janji saja untuk pilihan raya. Tapi kita tahulah kalau kita betul-betul berkuasa, kita tak boleh buat. Dan Mahathir sekurang-kurangnya, kritik dia, condemn dia macam mana pun, sekurang-kurangnya dia cakap benar. Cannot be done. Janji je untuk bagi sedap dengar, untuk menang pilihan raya. But can never be done. So issue dia, apa yang kita cakap ni, tidak semesti kita boleh buat. Cakap senang, buat tidak begitu senang. Itu realiti keadaan di dalam Malaysia hari ini. Dan Pakatan Harapan not honest. Mereka tidak cerita sebenar what is the problem they are facing. Dia kata kali pertama di dalam sejarah kita ada kerajaan perpaduan, unity government konon. Kali pertama dalam sejarah semenjak merdeka. Bukan ke kerajaan parti perikatan, alliance party punya government, bukan ke unity government. Bukan ke British bagi merdeka kepada Malaya, kerana UMNO berjaya menubuhkan unity government di antara Melayu, Cina, India yang dipanggil Parti Perikatan Gabungan UMNO, MCA, MIC. Oleh kerana unity government itulah British bagi merdeka. Dan British kata selagi tak ada unity government, mereka tak bagi merdeka. Jadi
mulai dari tahun 48 hingga tahun 57, 9 tahun. UMNO dan MIC tak terlibat. MIC tak minat Merdeka masa tu. UMNO dengan MIC dengan MCA berunding dengan British 9 tahun. 48 hingga 57. Akhirnya apabila MIC setuju, mula-mula MIC tak setuju. Bila MIC setuju menyertai kerajaan perikatan, parti perikatan government, barulah British setuju. Jadi MIC terpaksa dipujuk, lama pujuk untuk MIC join sebab orang India tak minat nak join parti perikatan pada awalnya lah, in the beginning. So that was the first unity government, kerajaan perpaduan. Lepas tu berlaku 13 Mei tahun 69. Lepas tu Tun Razak, ayah kepada Najib, dia form satu lagi unity government yang dipanggil Barisan Nasional. Semua parti join, termasuk PAS, semua join unity government. Unity government, Barisan Nasional. DAP tak mau join. DAP nak terus sebagai pembangkang. Maka DAP ditubuhkan pada tahun 65, 1965, DAP ditubuhkan untuk menjatuhkan UMNO. Matlamat DAP untuk nak jatuhkan kerajaan Melayu, kerajaan UMNO. Jadi apabila Barisan Nasional ditubuhkan, DAP tak mau join. DAP nak duduk dalam pembangkang. Hasrat mereka nak jatuhkan kerajaan, nak jatuhkan UMNO. Dan mereka tak mau join kerana mereka nak teruskan agenda mereka ialah untuk jatuhkan kerajaan. But that is the second unity government, kerajaan perpaduan yang kedua. Tahun selepas 13 Mei tahun 69. So unity government kononnya yang ada sekarang bukanlah yang pertama dalam sejarah. Dia orang tak boleh kata first time in history, kali pertama dalam sejarah, maybe kali ketiga, bukan kali pertama. Tapi unity government dulu, parti perikatan dulu, semua join. Barisan Nasional dulu, semua join, kecuali DAP. DAP kata dia tak nak mau kena-mengena dengan UMNO atau Kerajaan Melayu. Agenda dia is agenda Singapore. Agenda PAP. Dan pemimpin PAP yang menubuhkan DAP, parti DAP itu ditubuhkan oleh pemimpin PAP Singapore. So their agenda is a Singapore agenda. Their agenda is a anti-Malaysia, anti-Melayu agenda. Sekarang ni, round yang ketiga, last year 2022, selepas pilihan raya ke-15, PRU 15, mereka kata mereka tubuhkan satu kerajaan perpaduan. Tapi bukan yang pertama. Mereka kata kerajaan perpaduan yang pertama, actually yang ketiga. Dan sebab apa dipanggil kerajaan perpaduan? Masa parti perikatan semua join, masa Barisan Nasional semua kecuali DAP join. Boleh panggil kerajaan perpaduan sebab apa kerajaan ini yang dibentuk last year 2022 dipanggil kerajaan perpaduan? Sebab UMNO dan DAP sudah berkalwat. UMNO dan DAP sudah tidur satu katil. Walaupun mimpi lain-lain, tapi masih tidur satu katil. Oleh kerana itu mereka panggil kerajaan ni kerajaan perpaduan. PAS tak join, Parti Bersatu tak join, dan beberapa lagi parti, parti boleh katakan Mosquito Party ataupun Parti Serpihan, mereka pun tak join. Tak apa. Yang penting UMNO dengan DAP sudah bersatu. Yang lain tu dia tak join, dia tidak cacatkan imej kerajaan perpaduan. Kerajaan ini tetap kerajaan perpaduan oleh kerana UMNO dan DAP sudah berkalwat. Yang lain tu never mind. Dia orang tak join, it doesn't make any difference. Masih kerajaan perpaduan tanpa yang parti lain-lain. So the issue sekarang, ianya kerajaan perpaduan hanya kerana UMNO dan DAP sudah bersatu. That's all.
Kalau UMNO dan DAP tidak bersatu, maka bukan kerajaan perpaduan. So, istilah kerajaan perpaduan ni apply kepada status UMNO dan DAP. The others tidak akan efek, tidak akan ubah konsep kerajaan perpaduan. Okey. So, kerajaan perpaduan ialah kerana UMNO DAP sudah tidur satu katil. Walaupun mimpi lain-lain. Tapi yang sebenar, mereka tidak bersatu. Bagi UMNO, sokongan orang Melayu, sokongan rakyat Melayu ni terjejas. Kerana UMNO berkawan dengan DAP. Orang Melayu tak boleh terima DAP. Jadi sekarang ni, sokongan orang Melayu kepada UMNO lagi menurun. Banding dengan masa pilihan raya tahun lepas, PRU 15. Itu pun sudah teruk dah. Sokongan Melayu turun, teruk. Sekarang lagi teruk, lagi turun. Oleh kerana DAP. Jadi bagi UMNO, dia punya perkahwinan dengan DAP atau nikah dengan DAP tidak menguntungkan UMNO, merugikan UMNO. So kalau boleh UMNO dia nak cerai dengan DAP, tapi setakat ni tak boleh. Oleh kerana kalau mereka cerai, UMNO akan mampus. Jadi mereka terpaksa duduk di dalam kerajaan, kononnya kerajaan perpaduan untuk sementara, sehingga UMNO boleh kuat semula. Dan kalau UMNO kuat semula, mereka akan tinggalkan DAP. Tapi for the meantime, untuk sementara duduklah dulu dalam kerajaan. Tapi UMNO tahu, perkahwinan mereka dengan DAP sangat-sangat merugikan UMNO. Oleh kerana orang Melayu susah nak terima. That is the hakikat sebenar. Bagi DAP pula, sama. Mereka tahu UMNO tidak ada sokongan Melayu. Kalau DAP terima pun UMNO di dalam kerajaan, tidak semesti orang Melayu akan sokong Pakatan. Sebab soalan dia, orang Melayu dulu masa PRU 15 tahun lepas, orang Melayu masih undi untuk UMNO oleh kerana UMNO berjanji no Anwar, no DAP, no bersatu. So orang Melayu dalam 31% masih sokong UMNO oleh kerana janji. Tapi sekarang ni orang Melayu nampak, orang Melayu sudah sedar yang apa UMNO cakap tu bohong. Rupanya dah lama, setahun dulu dah mereka buat secret deal ataupun perjanjian rahsia di antara Anwar dengan Ahmad Zahid Hamidi. So orang Melayu sudah tahu mereka ditipu. Mereka bohong. So sekarang ni yang 31% yang undi, Melayu yang undi untuk UMNO, tidak lagi 31%, tak sampai 20%. DAP tahu sokongan orang Melayu terhadap UMNO sudah merosot. So apa value UMNO bagi DAP? Dan yang lagi teruk, to make it worse, orang bukan Melayu, Cina, India, sudah mula marah dengan DAP. Sebab apa awak dulu berpuluh-puluh tahun awak duduk kutuk UMNO, cakap ini, cakap itu. Awak panggil UMNO ni tai anjing lah, UMNO ni tai babi lah, macam-macam. Dan hari ni awak tidur satu katil dengan UMNO. Jadi orang Cina, orang India, basically orang bukan Melayu, tak boleh terima. Jadi dahlah UMNO tidak dapat sokongan Melayu, sokongan orang Melayu merosot. DAP pula sokongan bukan Melayu juga merosot. So they lose non-Malay support. Dan sekarang ni ramai orang bukan Melayu, orang Cina, orang India duduk kutuk DAP, duduk kutuk Pakatan Harapan dan duduk kutuk Anwar. So yang dulu diorang ni maknanya support Pakatan dan Anwar ni boleh katakan fanatik. Teruk pada Taliban lagi dulu. Orang Cina, orang India. Taliban pun kalah dalam dia punya fanatik untuk sokong Pakatan, DAP dan Anwar. Hari ni dia orang tidak begitu fanatik dah nak sokong Pakatan ataupun Anwar. Dia nampak banyak kelemahan. Banyak yang cakap tu
dia orang tak boleh deliver. Sampai hari ni dia orang tak boleh buat apa yang mereka cakap. Jadi mereka dah mula rasa tertipu. Dah awak cakap ni cakap tu, akhirnya bila kita beri kuasa kepada awak, awak buat sebaliknya. You do the opposite of what you said. So yang ramai China, India ni boleh dikatakan ahli fikir, dia ada intelligencer. Di intelligencer ni dia orang tidak terima bulat-bulat apa you cakap. Dia akan buat nilaian berdasar kepada your prestasi, performance. Dan dia nampak prestasi. Okey, Anwar kata, matlamat dia, setiap kalilah mana dia pergi sini, dia pergi situ, kita nak hapus rasuah, kita nak hapus rasuah, kita nak hapus rasuah. Duk ulang tak habis-habis, merata tempat, pergi ke utara, pergi selatan, pergi ke Sabah, Sarawak. Cerita sama, menghapuskan rasuah, menghapuskan rasuah. Tapi akhirnya dia lantik Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan sekarang ni ada usaha nak gugurkan charge terhadap Zahid. Jadi dia kaji balik ni kes terhadap Zahid ni, nak tengok kes terhadap Zahid ni ada ke tidak. Jadi Peguam Negara telah diarah kaji semula, dan kemungkinan sekiranya jumpa bukti baru, charge boleh ditarik balik, digugurkan. Jadi maknanya Zahid tidak perlu lagi dibicara di mahkamah. Dan of course kita semua tahulah yang menjadi isu terbesar hari ini ialah pengampunan untuk Najib Tun Razak. Jadi tindakan kerajaan dan tindakan Anwar menunjukkan dia sebalik dari menghapuskan rasuah, dia mengekalkan rasuah, bukan menghapuskan. So bagi orang yang boleh berfikir, kadang-kadang orang Melayu ni kurang sikit pandai berfikir. Bagi orang Melayu yang boleh berfikir, dia nampak sudah bikin tak serupa cakap. Dulu cakap senang, bila dah berkuasa buat not that easy. Tidak begitu. Okey, senang aja. Satu kes. Berapa tahun dulu Anwar sudah cakap, Najib sudah rasuah PAS. Najib memberi rasuah kepada PAS. Jumlah 90 juta ringgit. 90 million ringgit. Dan 90 juta ringgit ni dicuri dari 1 MDB. So duit 1 MDB 90 juta dibayar kepada PAS. Dan Anwar kata dia ada bukti. Dia ada bukti. Dia ada salinan cek sekeping. Sekeping cek berjumlah 90 juta ada dalam tangan Anwar, salinan cek tersebut. So Anwar has the evidence. Anwar ada bukti. Dan Najib curi duit ni dari 1 MDB 90 juta tadi dan beri ke PAS. So dia kata PAS ni rasuah mengikut Anwar. PAS ni sama. Ulama-ulama konon, ulama dalam PAS tu perompak tu semua tu. Nama je ulama tapi perompak. Dan Anwar ada bukti. Cek sekeping 90 juta. Duit 1 MDB dicuri oleh Najib, dibayar kepada PAS. Okey, selesai. Everything is there. Tunjuk cek ni besok, Monday morning ni, tunjuk cek tu, beri kepada SPRM, suruh SPRM charge Najib dan charge orang yang menerima. Siapa terima dari PAS tu? Hadi. Kalau Tok Guru Abdul Hadi Awang sendiri yang terima, tangkap dia. Dia dan Najib dua-dua charge atas kes curi 90 juta, duit 1 MDB dan beri ke PAS. So dalam satu pukulan, Anwar boleh bunuh 2 orang. Dia boleh bunuh Najib dan juga dia boleh bunuh Hadi Awang ataupun PAS. One sweep, 2 people can die. Buat. Sebab awak kata memerlu masa. Yang ini tak perlu masa. Tak perlu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak perlu masa. Sebab cek sekeping tadi, salinan cek sekeping 90 juta yang Najib bayar ke PAS, yang diambil dari 1 MDB tadi, ada dalam tangan Anwar.
Mungkin bawa bantal dia ke dalam laci office dia, tak tahulah. Tapi sah, dia kata dia ada bukti itu. Proceed. Dah berapa tahun? Awak sudah hampir 5 bulan jadi Perdana Menteri. Almost 5 months. Sebab apa tidak teruskan kes terhadap PAS, Hadi Awang dan juga Najib Tun Razak melibatkan 90 juta ringgit duit rakyat yang telah dicuri. So, itu boleh jadi satu ujian bagi Anwar membuktikan yang dia betul-betul dia bersungguh dan ikhlas untuk nak hapuskan rasuah. Dan janganlah kata bagi saya lagi 10 tahun, 20 tahun. Tak perlu. Besok, hari Isnin, 17 April 2023. Besok boleh buat. Assalamualaikum. Salam sejahtera.